Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah bagi diri saya dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 4639 atau penomboran lain hadis nombor 5027 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bermaksud sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kenapa saya tiba-tiba teringat nak berkongsi hadis ini? Baik, dalam masa sebulan dua ini apabila saudara-saudara kita di Palestin, khasnya di Gaza, dizalimi oleh Zionis Israel, telah berlalu di TikTok, di Instagram Reels, di YouTube Shorts, video-video pendek di mana orang-orang bukan Islam di negara-negara barat begitu tertarik dengan Al-Quran. Kenapa mereka tertarik dengan Al-Quran? Mereka berkata asalnya mereka hairan ataupun takjub dengan sikap umat Islam di Palestin yang begitu kental menghadapi serangan Zionis Israel. Mereka tidak melarikan diri, mereka masih di sana bertahan walaupun dengan pengeboman, walaupun dengan sekatan bekalan air, bekalan elektrik dan pelbagai lagi, mereka masih di sana, mereka kental di sana dan juga melawan balik. Lalu mereka tertanya-tanya apakah yang menyebabkan sedemikian? Maka dengan itu juga mereka mula tertarik dengan Islam dan langkah pertama untuk mereka berkenalan dengan Islam ialah dengan membeli Al-Quran. Jadi mereka pergi saja mana-mana kedai dan membeli Al-Quran. Ataupun order secara online di Amazon ke apa kan. Dan Al-Quran itu adalah Al-Quran terjemahan, baik terjemahan Inggeris. Kalau mereka yang berbahasa Jerman, membeli terjemahan yang Spanish, beli terjemahan Spanyol, yang Jepun, beli terjemahan Jepun dan sebagainya. Dan apabila mereka membaca Al-Quran itu, mereka begitu tertarik sehingga ramai yang memeluk Islam, ramai yang berminat dengan Islam dan ramai yang sebelum ini tidak tahu tentang Islam, mula berkenalan dengan Islam. Ya. Jadi ini antara hikmah yang tersembunyi di sebalik tragedi ataupun musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita di Palestin. Jadi apa yang menarik perhatian saya ialah mereka ini membaca Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam bahasa masing-masing dan mereka mendapat hidayah melalui Al-Quran itu sehingga seperti yang saya kata agak ramai yang memeluk Islam. Berbeza dengan kita di Malaysia yang dilahirkan Muslim sejak dari kecil telah diajar Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, Alhamdulillah, bahkan kita membaca dengan tajwid yang bagus. Dan ada juga yang berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dengan tajwid. Maksudnya, kalau tajwid dia tak betul, selagi itulah dia hanya fokus pada tajwid saja. Dia tidak mentadabur Al-Quran. Ya? Dan mereka ini begitu berlebih-lebihan dalam hal membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Sampai-sampai kalau ditengok video-video saya, sebahagian komen mereka ialah, Kapten baca Al-Quran tak cantik lah, tak fasih lah, tak apalah. Macamlah saya buat video untuk menyertai pertandingan musabaqah Al-Quran kan. Okey, tak apa. Jadi mereka begitu memberi fokus kepada bacaan sahaja tanpa memberi fokus kepada maksud Al-Quran. Tanpa mentadabur Al-Quran. Kenapa tidak tadabur Al-Quran? Kerana dari kecil kita termasuk saya telah di brainwash. Tidak boleh membaca Al-Quran sendiri-sendiri, nanti akan sesat. Sebab tu dalam video-video saya sebelum ni, saya pernah kata, hanya di Malaysia, apabila baca Al-Quran, kita akan jadi sesat. Kalau umat Islam ataupun mereka yang belum Islam, di negara-negara lain, baca Al-Quran, semuanya dapat hidayah dan memeluk Islam, dan mereka terus membaca, dan mereka terus menjadi seorang Muslim yang baik. Ya. Hanya di Malaysia ini, apabila baca Al-Quran, kita akan jadi sesat. Sebenarnya tak jadi sesat pun. Ini adalah satu lagi, kita kata, installing fear. Menerapkan sikap takut ke atas umat Islam sebab orang itu sendiri, ustazah itu sendiri, mereka sendiri tak tahu maksud Al-Quran. Mereka bimbang kalau kita baca, kemudian ada ayat kita tak faham, kita tanya, mereka tak boleh jawab.
Mana boleh tak ada jawab kan? Malulah. Aku ni ustaz Al-Quran. Aku ni ustazah Al-Quran. Kan duk ajar Al-Quran tapi bila tanya tak tahu. Nak harap mereka ni buka kitab tafsir. Tafsir Ibn Katsir ke, tafsir Tabari ke, tafsir Qurtubi ke. Mungkin dia orang akan buka lah kot kan. Tapi susah sikit. Jadi mereka sendiri yang tak tahu Al-Quran. Mereka sendiri bimbang dipersoal tentang Al-Quran. Lalu mereka menakut-nakutkan orang ramai daripada membaca Al-Quran. Maka melalui hadis yang saya bacakan tadi, saya ingin memberi motivasi kepada para penonton, termasuk diri saya, untuk kita mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran ini bukan saja dari sudut tajwidnya, dari sudut bacaan yang betul, tetapi maksudnya. Supaya dengan itu kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan harian kita. Bukan lagi sekadar membaca. Ya, sebab sebagai contoh, ramai yang membaca surah Yasin. Tapi tahu tak apa isi kandungan dalam surah Yasin? Tak tahu kan? Okay. Ramai yang membaca surah Al-Kahf. Orang kita sebut surah Kahfi kan pada malam Jumaat atau siang Jumaat. Tapi berapa ramai yang mengetahui isi kandungan dalam surah Al-Kahf itu sangat-sangat sedikit jumlahnya ya. Jadi berdasarkan hadis tadi, ayuh kita mempelajari Al-Quran, dan dalam konteks yang saya nak tekankan di sini ialah kita tadabbur Al-Quran, kita membaca terjemahannya. Jangan bimbang, anda tidak akan jadi sesat. Yang jadi sesat itu ialah mereka yang membaca Al-Quran dengan tujuan yang salah, yang nak buat benda yang pelik-pelik ke apa ke kan. Jika anda membaca Al-Quran kerana ingin memahami, ingin mengetahui kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing anda. Baik, mungkin di kalangan para penonton ada yang rasa tak confident untuk baca Al-Quran sendiri-sendiri. Atau confident tetapi ingin mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dengan guru yang memang mahir dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Jadi di sini saya ingin memberi satu syur ataupun anjuran, recommendation kepada kelas-kelas tadabbur Al-Quran yang dilaksanakan oleh Ustaz Abdul Muin. Ya. Ustaz Abdul Muin ni memang orang lama dalam bidang ini. Memang hampir setiap hari beliau mengajar tadabbur Al-Quran, dan jangan bimbang, ia boleh ditonton, diikuti melalui YouTube. Ya. Jadi dalam bahagian description saya ada bagi link. Pilih saja satu video dan anda tonton sendiri. Anda tonton sendiri dan anda akan lihat betapa banyaknya manfaat daripada pengajaran beliau, ya, daripada kelas-kelas beliau. Kita dapat belajar maksud Al-Quran word by word, perkataan demi perkataan. Kita juga dapat belajar bahasa Arab, sebab sambil menjelaskan perkataan demi perkataan itu, Ustaz Abdul Muin juga menjelaskan sedikit sebanyak dari aspek bahasa Arab. Jangan bimbang. Yang tak ada basic pun tak apa, anda boleh faham sebab beliau memang mengajar dengan cara yang memudahkan. Kemudian ada juga dijelaskan tafsir ayat dengan ayat, sebab antara kaedah tafsir Al-Quran yang terbagus ialah ayat Quran yang saling menjelaskan antara satu sama lain. Kemudian beliau juga ada menyertakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tafsiran ayat tersebut, dan juga kadang-kala dinukilkan, dikemukakan juga nukilan daripada kitab-kitab tafsir. Ya. Jadi kelas beliau saya sendiri ikuti sekian lama, memang banyak manfaatnya. Di luar sana banyak lagi kelas-kelas tadabbur Al-Quran, bagus, tapi yang ini ni you should give it a try jika anda belum mencuba. Cuma satu perkara, saya sebelum ni pernah juga memberi recommendation, mengesyorkan kelas beliau di YouTube. Sebahagian orang memberi feedback balik, "Alah Kapten, saya tonton 3 minit, 5 minit je terus dah nak tertidur, terus nak dah tutup." Okey, baik. Di sini setiap orang ada cara penyampaian yang tersendiri, dan Ustaz Abdul Muin, cara beliau memulakan kelas ialah lebih kurang 10 minit pertama beliau mengulang kaji kelas yang sebelumnya. Maknanya kelas tadabbur bagi ayat yang sebelumnya, ya. Jadi yang 10 minit tu mungkin nak warm up ke apa, dia mungkin slow. Jadi bagi sebahagian orang macam tadilah mungkin nak tertidur apa kan. Okey, tak apa-apa. Anda forward
ke 10 minit. Anda forward apabila ustaz berdiri di hadapan papan, baik papan elektronik ataupun papan putih yang ada tulisan Al-Quran, di mana beliau akan mentadabur ayat seterusnya. Okey, mula dari situ. Sebab 10 minit pertama tu bagi sebahagian orang mungkin agak slow ke apa ke. Macam saya kata, setiap ustaz, setiap yang mengajar ada teknik tersendiri. Tak apa, anda forward ke 10 minit yang seterusnya. Okey, jadi bila tonton, katakan ini phone, tengah tonton YouTube, sekarang tak ada apalah. YouTube tu app, bila anda tap sebelah kanan, ia akan forward. Kalau anda tap sebelah kiri, ia akan belakang. Setiap 2 kali tap 10 saat, tak silap saya. Jadi anda tap sampai anda lihat ustaz bangun daripada mejanya dan pergi ke papan, baik papan hitam elektronik ataupun whiteboard. Apabila beliau akan mula tadabbur ayat seterusnya, di situlah anda mula tengok, ya. Alright. Jadi okey, yang tap tu, kalau anda menonton mana-mana YouTube, video YouTube, rasa tak faham ke apa, boleh tap sebelah kiri, ia akan ke belakang. 10 saat ke 15 saat, 20 saat, bergantung berapa kali anda tap. Ya? Jadi ini kelebihan kita belajar agama melalui YouTube. Kalau kita tak faham, kita tersalah dengar ke apa ke, kita boleh dengar semula. Berbanding dengan kalau dengar secara live, kita nak kena, ustaz, kena repeat balik boleh tak? Kan? Okey, jadi sila tonton, give it a try. Okay, give it a try. Link saya bagi dalam kotak description. Bagi yang masih tak tahu kotak description tu dekat mana, okay, exit video ini, tap pada tajuk, akan ada keluar satu kotak. Kotak inilah orang yang membuat video tu akan menulis apa-apa nota, rujukan lanjut ke apa. Anda boleh klik di situ. Pilih saja mana-mana video tadabbur Al-Quran dan anda boleh mengikutinya, ya. Dan bila anda sudah pun tertarik, boleh ikuti saluran YouTube beliau, dan kemudian boleh saja nak mengikuti kelas-kelas tadabbur mengikut tertib ayat, atau macam saya klik je mana-mana kelas yang ada terhadap mana-mana ayat bagi mana-mana surah. Jadi macam secara rambang lah kiranya. Okey, jadi sekali lagi yang penting ialah kita belajar Al-Quran. Okey, ayuh kita belajar Al-Quran, sebab hadis tadi ialah sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran. Maka ayuh kita belajar Al-Quran, kita belajar tadabbur Al-Quran, kita belajar maksud Al-Quran word by word, penjelasannya, maksudnya, supaya kita tergolong dalam orang yang terbaik di antara semua ini. Okey, bercakap tentang kelas tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh Ustaz Abdul Muin, kelasnya agak panjang. Okey, sejam lebih, sejam 15, sejam 20. Jadi mungkin sebahagian orang akan merasa, alamak panjangnya. Sebab kalau video-video saya yang setengah jam, 45 minit pun ada yang merungut. Ini pula kalau sejam lebih. Jadi kepada yang merungut ni, terpulang kepada anda. Kalau anda nak membiarkan diri anda bodoh saja kan? Bodoh ni macam laser pula. Kalau anda nak biarkan diri anda dalam suasana jahil, tak tahu, dipersilakan. Tapi bagi yang ingin belajar, ingin memandaikan diri sendiri, maka anda terpaksalah meluangkan diri untuk menonton video-video. Sebab kalau anda tonton Netflix, katakanlah Netflix ke Astro ke sesuatu movie, ada komplain movie panjang? Tak ada kan? Kalau tonton orang main bola, ada komplain. Kenapa game ni lama sangat? 45 minit, break tengah-tengah 10 minit kan? Jadi 1,5 jam, 1 jam 40. Tak ada pula komplain kan? Jadi kenapa kalau kuliah agama, kita nak merungut? Kemudian, bila ada orang lain yang lebih pandai dalam urusan agama, kita dengki pula ataupun mengata macam-macam. Tapi anda yang membiarkan diri sendiri anda dalam suasana pilih perkataan hikmah tidak bijak, ya. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita membijakkan diri sendiri dengan mendisiplinkan diri untuk mengikuti kelas-kelas agama. Okay, sekarang sudah ada kemudahan dengan menonton YouTube. Jadi kita boleh tonton pada keselesaan kita dan kita allocate time. Kita disiplin dan allocate time. Maknanya katakanlah setiap malam pukul 9 sampai 10.30 anda allocate time. Memberi masa untuk menonton video. Katakanlah tak payah ikut hari-hari kan. Mungkin hari ini video kuliah Ustaz Abdul Muin. Esoknya video kuliah Dr. Mazhar. Lusanya mana-mana Ustaz Sunnah yang lain kan. Dan tell your family members. Beritahu kepada ahli keluarga anda yang anda ingin mengikuti kelas pada malam ini. Please do not disturb. You have to do it. Kalau tidak, anda akan tetap berada di takluk yang lama. Anda akan tetap susahlah nak pilih perkataan yang hikmah
Tapi anda yang membiarkan diri anda bodoh. Kan? Dan bila anda sendiri sekarang, sebab dulu orang kena pergi jauh untuk belajar, pergi ke pondok, ke madrasah, ke ikuti kuliah mana-mana. Sekarang ni you can do it in the comfort at your home. Di keselesaan rumah sendiri. Sama ada anda nak buat ataupun tidak. Kemudian antara tips yang lain ialah, okey, kalau video ataupun kuliah itu panjang, bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Anda boleh adjust playback speed. YouTube ni anda boleh adjust playback speed laju sikit. 1.25 ke 1.5. Janganlah je laju sangat. Kita tak mahu sekadar habis, tapi lepas tu tak faham apa. Ataupun tak ingat apa-apa kan. Jadi adjust accordingly supaya anda dapat menjimat masa sedikit, tetapi pada waktu yang sama tetap memahaminya. Okay? The ball is in your court, orang putih katakan. Jadi perkara ini terpulang kepada diri anda. Kalau anda nak biarkan diri anda jahil saja, anda tidak akan menjadi sebagaimana hadis tadi. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Saya bukan suruh mengajar, tapi kita belajarkan. Kalau anda nak menjadi sebagaimana yang disebut oleh hadis, ya ini orang yang terbaik, maka make an effort. Berusahalah untuk belajar. Okay? Sekarang ni ada kemudahan yang pelbagai untuk kita belajar. Ustaz pun mengajar secara free. Tak payah kita nak minta bayaran daripada beliau ke. Jadi, ianya terserah pada kita nak buat atau tidak. Nak mendisiplinkan pembahagian masa atau tidak. Yang ini saya tegaskan sikit sebab di kalangan umat Islam kita ni, pemalasnya tu punya hebat. Komplain je banyak. Dia nak tengok video agama, semuanya yang macam TikTok. 3 minit, 5 minit. Buat video panjang sikit saja komplain. Video ni pun dah panjang ni. Ada yang komplain juga. Kan, lepas tu, masih di takut yang sama kan. Kita dah nak masuk 2024, masih di takut yang sama. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita berubah ke arah menjadi orang yang lebih pandai, lebih matang. Kita belajar ilmu-ilmu agama. Dalam kes ini kita belajar apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Moga-moga dengan itu kita menjadi umat yang terbaik ya. Minta maaf jika perkataan saya agak laser tadi. But you have to do something lah. Saya begitu hairan. Saya ni sendiri, Alhamdulillah, walaupun busy buat video, walaupun busy tugas penerbangan, saya masih dapat meluangkan masa mendengar kuliah-kuliah agama, termasuklah kuliah Ustaz Abdul Muin, kuliah Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi dan ramai lagi ustaz-ustaz sunnah yang lain ya. So if I can make time, why can't you make time to listen and learn from it ya? Baik. Tazkirah panjang pula ni. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika syada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.